Ni tak. Bahaya ke COVID-19 ni? Korang tahu tak cara paling berkesan nak elak COVID-19 ni? Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Lokman Samsudin. Sebelum aku teruskan cerita ni, kalau boleh korang belanja lah aku sikit. Aku tak nak mahal-mahal pun, free je. Apa dia? Tu, korang tekanlah butang subscribe dekat bawah tu. Tak tahu? Cuba korang tengok dekat bawah video ni. Tengok, ada subscribe warna merah kan? Apa lagi? Tekanlah butang lonceng sebelah tu, tekanlah sekali. Pilih all tau. Okey, terima kasih. Terima kasih. Jom kita mulakan sambungan cerita aku yang masa aku dekat LLP Bangi hari tu. Pada pagi Jumaat tu, 18 hari bulan 12, kami anak beranak turun ke bawah seperti yang telah diarahkan oleh frontliner tadi. Bila kami dah siap-siap, kami pun buka pintu. Kami pun keluar daripada bilik tu dan terus je aku cakap, "Okey sayang, jalan tegak-tegak je, jangan pegang kanan dan kiri." Kami yang positif COVID ni pun takut tu tak? Sebabnya semua orang yang kat situ bukan sama label COVID dekat badan dia orang. Senang ceritalah, ada COVID label bapa dan ada level anak-anak bilis. Kami ni kira tahap anak-anak bilis je lah. Kami sampai kat bawah je, terus kami duduk kat kerusi yang diorang dah sediakan. Masa tu, mulalah aktifnya sel-sel otak anak aku tu, Afan Kail Hakim. Dia boleh berlari keliling kawasan situ. Puas aku nak kejar. Apa lagi? Aku terus kejar. Susap. Dapat. Melalak lah dia. Kena tangkap dengan abang polis kan. Boleh pula dia cakap, Didi apa nari. Hei budak ni main pandai dia. Ya dik, Daddy tahu. Start dari tu Afan pun tak berhenti menangis dan berlari-lari sana sini. Disebabkan perangai dia yang selalu menjerit sebab tak dapat lari tu, dah jadi raksasa tu. Kami pun jadi orang yang pertama lah kena swab pagi tu. Lepas kami swab tu, aku serahkan surat positif denggi aku kat doktor tu yang rawat aku tu kan. Doktor tu pun cakap, nanti saya akan rujuk pada doktor pakar yang berkenaan dengan denggi ni dan saya akan beritahu awak lah apa keputusan dia. Lepas tu aku pun tanya, doktor bila dapat keputusan swab ni saya ni kan? Doktor tu pun cakap biasanya dalam 2 hari, tapi biasa keluar malam lah. So selepas tolak campur apa semua, dianggarkan aku punya keputusan akan dapat pada hari Sabtu malam. Okey, selesai je aku swab test, kami terus tersorok di dalam bilik yang sangat best tu sehingga keputusan keluar. Macam biasalah kerja aku kat dalam tu, makan tidur. Walaupun nikmat makan tu dah tak ada dan dia bau langsung dah tak ada, makan tetap kena makan guys. Sumbat je sebab nak dapatkan tenaga tu kan. Nak lawan COVID lah kata kan. Kenalah kuat. Satu perkara lagi, aku nak pesan kat siapa yang terkena COVID ni, minta lah dijauhkan daripada kawan-kawan aku semua. Amin. Korang terus beli vitamin C. Tujuan dia untuk tingkatkan antibody badan kita. Vitamin C yang aku ambil ni, jenama dia adalah Redoxon. Sebelum tu aku nak ucapkan terima kasih kepada semua kawan-kawan aku yang dekat pejabat tu. Bos-bos, jiran-jiran aku yang banyak membantu keluarga aku ni. Kami tak tahu nak balas macam mana. Budi baik korang semua yang selama ni menolong kita orang dalam waktu kita orang ni susah sebab terkenanya COVID. Okey, cerita paling ngeri aku pada hari Sabtu 19 hari bulan 12. Doktor yang merawat aku dekat Ilkap tu call aku pada pagi tu. Dia beritahu aku kena pergi hospital Sungai Buloh sekarang. Sebabnya masa tu paling sedih. Benda ni disebabkan aku punya kes denggi tu lah. Sebab tu dia nak suruh aku kena pergi Sungai Buloh, admit dekat sana. Masa tu paling sedih lah dan terkejutnya wife aku bila dengar aku kena bawa pergi sana seorang diri tanpa anak dan isteri aku. Dia dah mulalah risau. Mana taknya, macam mana cara dia nak uruskan Afan, nak uruskan semua benda, nak angkat barang.
Dah lah dengan Afan yang aktif tu kan. Aku tunggu sampailah pukul 4 petang. Doktor tu pun call aku beritahu aku boleh stay kat Ilkap dan akan dipantau oleh doktor tu sendiri. Alhamdulillah, syukur sebabnya kalau aku pergi kat sana aku tak tahulah macam mana keadaan dia, anak-anak bini aku tu kan. Doktor cakap pesakit denggi ni paling risau pada hari kelima. Aku pun tak tahu sebab apa pada hari kelima. Mungkin hari pertama sampai hari kelima tu adalah waktu virus denggi tu dia akan serang dan memang buatkan pesakit tu kritikal lah. Lebih kurang macam tu lah. Kalau denggi tu makin teruk, boleh buat maut guys. Settle semua perkara, sekarang ni tiba masa nak dapatkan keputusan swab test kami. Memang berdebar-debar waktu tu. Walaupun kami ni dah memang tahu kami ni positif. Malam tu doktor ada bagi aku mesej. Titot. Lebih kurang macam tu lah aku punya bunyi handphone kan. Aku buka je WhatsApp dan terus nampak positif. Guys, waktu tu sedih dan terima je apa yang Allah dah aturkan ni. Lepas tu kami pun tidur dengan lena dan tunggu esok hari untuk kami dibawa ke Hospital Sungai Buloh. Sepanjang hari Ahad tu kami tunggu orang call dan untuk kami dibawa ke Sungai Buloh kan. Tapi penantian sampai ke malam guys. Sampai malam aku tunggu dan aku fikir dah malam dah ni. Mungkin tak ada orang nak ambil tu kan. So aku pun tengok jam dah pukul 10. Apa lagi? Aku tidur je lah. Tengah sedap tidur, tiba-tiba bunyi pula call. Rupanya doktor yang rawat aku tu dia call. Hello, awak kat mana ni? Van awak dah tunggu kat bawah tu. Aku dengar mamai, minta maaf doktor, saya tidur ni. Doktor dengan nada suara yang terkejutnya, awak tidur? Van awak dah tunggu kat bawah tu. Cepat. Apa lagi aku dengan macam lepas kudung, aku bangun, capai semua orang, sap. Time tu tak tahulah jadi apa. Sumbat dia semua dalam beg. Masa tu memang kelang kabut gila guys. Sebab semua orang dah tunggu kita orang kat bawah kan. Takkan kita orang nak biarkan dia orang tunggu lama. Kesian pula kat dia orang. Pada malam tu mulalah kisah kami di Hospital Sungai Buloh. Kami malam tu dihantar ke Hospital Sungai Buloh menaik bas. Dia orang kumpulkan kami dekat Sungai Chua kalau tak silap aku, tempat yang dia orang ambil swab tu. Kumpulkan ramai-ramai sebanyak 4 buah bas. Suasana masa tu memang rasa macam nak balik kampung lah. Balik kampung lah. Macam tu lah. Afan ni dia sebenarnya kali kedua. Masuk kali ni kali kedua lah dia naik bas. Tapi masa yang kali pertama tu dia masih kecil yang tak tahu apa lagi kan. Tapi sekarang ni dia dah pandai, dia dah tengok kanan tengok kiri, daddy tu. Habis semua ditunjuk. Malam tu setelah semua pesakit ada dan 4 bas tu bergerak ke Sungai Buloh. Dan masa dalam perjalanan tu, bas tu ada lalu dekat rumah kami tau. Rumah kami di Ceras, Batu Sembilan. Dia punya sayu macam kali terakhir bila kami tengok rumah kami tu. Dia punya macam, kami yakin yang kami ni akan balik. Masa tu perasaan dia macam, ini kali terakhir ke aku tengok aku punya rumah. Tapi kami yakin yang kami akan balik juga guys. Balik juga. Sebab kami punya simptom ni tak teruk macam yang digambarkan apabila seseorang tu dah kena dengan sakit COVID-19 ni. Dalam jam 3 pagi tu kami sampai di Sungai Buloh. Semua dihantar di ILKKM dekat Sungai Buloh tu, sebelah Hospital Sungai Buloh. ILKKM ni sebenarnya tempat asrama pelatih-pelatih, nurse-nurse, doktor-doktor kalau tak silap aku lah kat situ kan. Jadi kat situ kita orang dikuarantin dengan pesakit-pesakit COVID. Semua tu 5 ke 6 bangunan tu penuh dengan pesakit COVID. Tapi kami pada malam tu diberitahu akan dihantar ke ward hospital sebabnya wife aku ni dia ada asma tau. So kita orang tunggu, kita orang punya turn last kali dan kita orang naik balik ke dalam bas dan kita orang dibawa ke
hospital Sungai Buloh dan nak masuk dalam ward. Bila dah sampai dekat ward hospital Sungai Buloh tu, tiba-tiba orang yang in charge yang handle aku punya kes ni, dia datang dekat aku dengan isteri aku. Dia orang beritahu aku tak boleh stay sekali dekat dalam ward tu dengan anak dan bini aku. Sebabnya ada satu katil je yang kosong waktu tu. Tapi waktu tu aku bincang dan aku akul lah dengan dia punya keputusan. Sebabnya aku kesian guys kat diorang. Diorang kerja dari pukul 8 pagi sampai waktu sekarang yang aku nak masuk dekat dalam ward ni pukul 4 pagi guys. Korang bayangkan daripada 8 pagi sampai 4 pagi dan esok paginya pukul 8 diorang masuk lagi kerja. Maknanya pukul berapa waktu rehat dia? Tapi sebenarnya kalau korang duduk dekat dalam ward ni sebenarnya tak berapa nak elok lah. Sebab dalam ward ni diorang letakkan pesakit-pesakit yang kritikal yang dah teruk tau. So better korang duduk dekat dalam pusat kuarantin tu, sebab kat situ semua level-level yang dah bawah lah, kira anak-anak bilis lah kan. So pada pagi tu aku dihantar semula ke ILKKM, tempat diorang kuarantin. So aku akan duduk kat situ sampai habis, sampai aku keluar, dan isteri aku duduk kat ward. Dan dikabarkan selepas sehari daripada tu dia dipindahkan ke ward yang lebih biasa, yang level biasa lah, bukan dekat dalam ward yang orang yang kritikal tu. So semuanya dalam keadaan yang terkawal. Okey, sekarang ni aku nak cerita paling ringkas tentang anak aku, Saiful Safwan. Lepas dia adik aku positif, KKM terus call dia dan hantar appointment dia untuk swab di Bangi lah, dekat tempat yang kita orang tunggu bas tadi tu. Pada 21 bulan 12, kawan baik aku yang bawa dia pergi swab siap pakai PPE guys. Dengan keadaan panas dia, aku tak tahulah macam mana dia bawa tu kan. Bukan lagi satu, dia naik Land Rover guys. Land Rover tu bukannya ada aircon. So memang belecak lah. So terima kasih dekat kawan aku, kawan yang susah senang aku dekat tempat kerja aku ni. Terima kasih sahabat. Kalau korang nak tahu, pada hari anak aku pergi swab tu adalah tarikh kelahiran dia. Selepas je dia balik ke rumah, adalah surprise sikit untuk dia. Sebab pada tarikh kelahiran dia, dia kena pergi swab guys. Itu adalah pengalaman hari jadi yang sangat bermakna. Aku fikir sangat bermakna lah untuk dia. Sebab tarikh lahir dia adalah dia kena pergi swab. Lepas dia balik je daripada swab tu, adik aku dah standby dengan dia punya surprise birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Abang. Ciknya. 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 Happy birthday to you. Terima kasih. Macam nak tiup? Apa abang ni? Apa berkemas? Lepas 2 hari daripada tarikh swab tu, keputusan dia pun keluar. Dan aku pun terima keputusan yang sama macam diri aku. Sebab anak aku dikabarkan positif. So lepas daripada tu, KKM akan call dia untuk tanyakan dia punya konten rapat, dia punya perjalanan dia ke mana-mana semua tu kan. Dan anak aku pun dibawa ke tempat akulah dekat Sungai Buloh ni. Bila aku dah dapat tahu je yang anak aku dibawa ke Sungai Buloh ni, aku terus jumpa doktor yang jaga dekat aku punya level ni. So aku cakap, doktor, anak saya baru lepas swab. Dia punya keputusan positif dan dia akan dibawa kat sini. Kalau boleh saya nak duduk sekali dengan dia dan saya request dia duduk sekali tempat blok sekali lah. Sebab kat situ dia ada dalam 5 ke 6 blok tau guys.
So aku kena beritahu aku punya dekat blok mana, nanti dia akan hantar ke tempat aku. So diorang pun dah uruskan. Jangan risau, kat sini semua layanan sangat baik, alhamdulillah. Kalau ada apa-apa sakit ke, batuk ke apa ke, just inform dekat diorang dan minta ubat. Diorang akan check dan uruskan semua benda. Korang jangan risau siapa yang ada. Tapi kalau boleh dijauhkanlah daripada sakit ni. Memang sakit yang bahaya dan membimbangkan kita semua kat Malaysia ni. Ya, alhamdulillah sakit kami tak teruk yang seperti digambarkan dekat dalam berita-berita tu. Memang alhamdulillah lah, memang kita orang punya sakit ni tahap yang biasa-biasa lah. Tapi bila kuarantin, duduk dekat dalam tu, tak boleh buat apa, tak boleh tu, sampailah anak aku tiba dan dia pun apa lagi, tiba-tiba je anak aku keluarkan dia punya mini drone guys. Dia bawa dia punya mini drone sebab dia macam tahu-tahu je kat sana memang sangat boring lah, sebab tak ada bawa aktiviti apa-apa kan. Apa lagi kami pun layan lah kat bilik basuh tu, tempat kita nak basuh baju tu kat tepi, dekat dengan aku punya bilik dan dekat koridor tu. Selain tu, kita kena juga bersenam. Walaupun lari anak sikit pun tak apalah. Janji kita kena keluarkan peluh untuk melawan kita punya virus COVID ni. Isteri dan anak aku, dia stay dekat tempat lain tau. So, dekat sana memang ramai kanak-kanak dan apa lagi, Afan pun gembira sangat lah. Memang hari-hari main je kerja dia. Tiap-tiap pagi bangun je main, bangun je main. Itu je lah kerja dia. Sebab ramai kawan kan, memang dekat tempat yang sama. Selalu kalau kat rumah ni, dia dengan abang dia je. Kat sana memang ada akak, ada adik, semua ada. Tempoh kuarantin kita orang kat sini selama 10 hari tau. Tapi kena ingat, 10 hari tu bukan bermula dari tarikh kita orang masuk dekat Sungai Buloh ni tau. 10 hari tu dia mula daripada tarikh kita swab test. So aku swab test pada hari Jumaat. Aku akan habis pada hari Ahad, 27 hari bulan. Selepas 10 hari dari tarikh kami buat swab test, aku, anak dan isteri aku pun boleh keluar. Dan pada waktu tu kami bertiga sahaja boleh keluar. Sebabnya anak aku Safwan tu, dia swab test lewat dan dia punya tarikh keluar pada hari Rabu 30 hari bulan 12. Okey, dekat sini aku nak beritahu bagaimana cara kita nak elak dari virus COVID-19. Pertama, kalau boleh korang pakailah face mask. Sebab memang SOP kita untuk cegah COVID ni kena pakai face mask. Kedua, jangan sesekali korang tinggalkan sanitize korang kalau pergi mana-mana. Biasakan diri kita sanitize tangan sebelum kita sentuh mulut dan hidung. Ingat tu, sanitize tangan sebelum kita sentuh mulut dan hidung. Sebenarnya virus ni akan serang ikut hidung dan mulut guys. Lagi satu aku nak ingatkan, kalau korang terserempak dengan orang yang batuk dan bersin tu, pelan-pelanlah korang pergi jauhkan diri. Ingat tu, perlahan-lahan. Janganlah terus lari pula. Kesianlah kat orang tu kalau tiba-tiba dia nampak kita sup lari. Macam kita nampak harimau ke singa pula depan mata kita kan. Lagi satu aku nak beritahu kat korang, COVID ni bukan macam main polisentri tau. Sentuh je jadi. Okey, sentuh je jadi. Sentuh jadi. Macam tu. Bukan macam tu. Selagi kita sentuh mulut dan hidung kita dalam keadaan tangan kita yang bersih, InsyaAllah kita akan selamat guys. So bawalah tangkal ni ke mana-mana je yang kita pergi. Jangan tinggalkan kita punya tangkal ni guys. Sanitize. Doakan semua yang tengok aku punya video ni dijauhkan dari virus COVID-19. Amin. Tapi jangan lupa like, share dan subscribe aku punya channel ni guys. Jumpa lagi di video yang seterusnya. Assalamualaikum. Bye.